Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Perempuan, apa khabar? Sehat? Nampak gembira tu, ceria. Saya suka tengok perempuan ceria. Bila ceria, tandanya sehat. Ya. Orang perempuan ni kerja tak pernah cuti, betul tak? Mana ada pernah cuti? Celik mata mula sampai terkatuk mata nanti. Tutup mata. Kan tidur, barulah duduk diam. Betul tak? Jadi insyaAllah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini, kita duduk di sini untuk melewati taman-taman syurga. InsyaAllah. Perempuan, sebenarnya yang kita dah janjikan tadi, kita telah sampai muka surat 14. Ya. Perempuan kena tahu ya, tajuk yang kita bincang ini ialah tajuk ikhlas. Mengenai tentang ikhlas. Dia adalah satu tajuk yang sangat penting dalam hidup kita perempuan. Ya. Sebab itu diletakkan paling awal. Tak ada apa-apa makna yang kita buat perempuan kalau tidak ada ikhlas. Sebab itu ikhlas ni adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ya. Kalau boleh perempuan, orang kata jangan apa? Jangan kita tinggalkan ikhlas ini. Dan yang uniknya tu perempuan, dia tidak duduk di mulut, dia duduk di sana, dalam hati kita. Yang tahu hanya Allah. Manusia tak tahu. Ya, kita boleh cakap, tapi yang dalam tu macam mana? Sebab itu perempuan, jagalah yang dalam itu, agar dia bersih, suci, dan dia akan menyucikan apa saja yang kita buat dari perkara-perkara yang selain daripada Allah. Ya, sebab apa yang kita buat ni kerana Allah. Ya, mungkin masa kita belajar bolehlah kita sabitkan begitu, begini. Saya dulu pun belajar, kalau orang tanya bincang, kenapa haram tu arak? Oi, macam-macam jawapan perempuan. Ada yang kata haram arak tu sebab dia memabukkan. Tak salah, betul lah. Ya, tapi itu hadis menyatakan setiap yang memabukkan itu dia kata apa? Haram kan? Itu dia nak mengambil hukum untuk nak mengatakan itu tak boleh diambil. Ya, tetapi kita sebagai hamba, kenapa kita tak ambil? Kerana kita taat pada perintah tu tadi. Bukan yang lain-lain. Ikhlas kerana Allah. Jadi nak senang tu perempuan, jawapannya senang je. Amrun ta'budiyun. Kenapa tak boleh ambil? Kenapa tak boleh diminum? Kenapa tak boleh? Senang je. Amrun ta'budiyun. Satu urusan, satu persoalan, satu perintah yang kita kena taat dan patuh. Ya, ketaatan, kepatuhan kita itu menjadi ubudiyah. Menjadi pakaian kita sebagai hamba. Jadi hamba ini perempuan tak boleh nak tanya apa-apa. Turut saja. Kalau kita tengok dalam sejarah awal Islam tu, ramai hamba perempuan. Tak ada harga diri. Ya, dia boleh dijual beli di mana-mana oleh tuan-tuan. Apa yang dia buat bukan dia punya, tetapi tuan dia punya. Agak-agak kita macam mana sebagai hamba Allah? Apalah yang milik kita kan? Begitulah sifat hamba tu. Kalau dari kacamata kita ni, sebagai manusia biasa yang kita mengkaji, begitulah. Tapi dengan Allah lebih daripada itu. Sebab itu diletakkan di awal ni perempuan, bila kita mengaji tentang ikhlas, kita hati-hatilah ni. Ni kerja dalaman yang sangat penting.
Sebab itu hati kita perempuan perlu dijinakkan. Jangan bagi dia mengelepar ke sana kemari. Ya. Kadang-kadang dia nak tinjau-tinjau pula tempat lain tu. Ada ke tempat yang lebih baik ni, dia kata. Tak ada tempat yang lebih baik perempuan untuk kita. Hanyalah bila bertawajuh kepada Allah. Jadi menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan segala urusan perbuatan kita kepada Allah. Ya, tapi tidaklah menafikan adanya sedikit kuasa yang Allah bagi, bukan kuasa kita. Allah bagi kepada kita. Dalam kekuasaan Allah. Untuk kita berkarya, berikhtiar, mencari kehidupan di dunia demi untuk ubudiyah kepadanya juga. Itu kena luruskan kita punya hati perempuan. Memang payah kan soal hati ni. Okey, mari kita lihat. Saya nak baca balik semula ni. Di mana yang dikatakan tadi Suhail bin Syalib dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi SAW pernah bersabda. Mari kita tengok, kita ulang sikit ya. Inna Allah Ta'ala iza ahabba abdan qala li Jibril, inni uhibbu fulanan. Fa'ahabbahu fayaqulu Jibrilu li ahli samai inna rabbakum yuhibbu fulana fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahli sama summa yudha'u lahul qabulu fil ard wa iza abghadallahu 'abdan fa mislu zalik. Begitulah juga sebaliknya perempuan. Sebab itu kita kena hati-hati. Dua perkara ni. Sama ada Allah suka ataupun tidak, dia akan memberi kesan yang sangat mendalam pada kita. Bukan hanya Allah tu saja, tetapi semua yang lain akan bersama dengan Allah pada tempat dia, sama ada dia benci atau dia suka tadi Sesungguhnya Allah bila cinta pada seorang, dia suka, dia cinta. Allah berkata kepada Jibril, bukan Allah tu tak berkuasa perempuan, tapi dia nak tunjukkan betapa hebatnya Allah. Tak perlu dia nak ke sana kemari gitu, tak ada. Bukan macam kita perempuan. Kita selalu sibuk kan nak ke sana nak kemari. Allah tidak begitu. Sesungguhnya aku kasih kepada fulan. Macam tu dia berfirman, maka engkau kasih kepadanya. Lalu Jibril berkata kepada semua penduduk langit. Disampaikan kepada semua penduduk langit. Sesungguhnya Tuhanmu kasih pada fulan, maka kamu harus kasih kepadanya. Dia kata Allah dah kasih pada si fulan ni. Jadi orang semua yang ada di langit ni, dia kata kasih juga pada si fulan ni. Setelah dikasihi oleh langit, maka disebarkan rasa kasih di atas bumi. Ke bumi pula Dan sebaliknya jika Allah murka, ni dua perkara tadi kan, sayang ataupun suka tadi, dan juga benci atau murka pada seorang hamba, demikian juga adanya. Disebarkannya kepada penduduk langit, maka dibenci oleh seluruh penduduk langit. Kerana para malaikat itu perempuan, dia tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia turun pula ke bumi, ataupun dia beri berita ke bumi, maka apa saja yang ada di bumi membenci si fulan tadi. Auzubillah min zalik perempuan kan. Mana kita nak pergi kalau penduduk bumi pun dah benci kat kita kan? Nak jalan tersangkut kaki, nak capai tak sampai benda, kadang dia lari, kadang nak capai pokok naik pula dia kan? Kita terfikir je, saya perempuan kadang-kadang berlaku benda-benda depan mata tu, bagi saya jadikanlah ia untuk menambahkan iman kita. Kadang letak benda dah cantik dah kira dah tu ni dia takkan jatuh, jatuh juga dia. Sesungguhnya dia mendengar perintah Allah. Kita pun cakap lah, alah tu kan graviti tu gitu kan. Semua benda jatuh ke bawah. Sungguhnya perempuan, apa saja yang benda tu berlaku terjadi itu adalah atas perintah dia tunduk kepada Allah.
Sebab itu kadang-kadang tahanlah marah. Tahan sabar diri itu. Sebab apa yang berlaku itu adalah dengan kehendaknya juga. Jadi ikhlaskanlah diri kita kan. Menerima segala apa yang berlaku itu. Kerana Allah. Ya. Ni tadi ni perempuan. Begitulah. Ya, Islam menyatakan kepada kita bahawa sesungguhnya benci Allah itu disertai juga benci oleh makhluknya yang ada. Begitu jugalah gembira atau suka dia kepada kita. Ini menjadi motivasi pada kita. Ya, agar kita tidak melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Dan motivasi untuk kita untuk melakukan perkara-perkara yang Allah suka kita lakukan. Ya. Syafiq bin Ibrahim ditanya, bagaimana dapat mengetahui bahawa saya seorang soleh? Nak koreksi perempuan, nak tengok, nak uji kaji ni. Ya, sama ada nak lihat sama ada kita ni orang soleh ataupun sebaliknya. Ya, ataupun tidak. Ya. Tunjukkan rahsiamu pada orang-orang salihin. Maka bila mereka reda kepada itu, bererti engkau soleh. Dan saya nak ingatkan perempuan. Ya, bila kita kata kita nak tunjukkan sesuatu, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat pada orang yang soleh, semuanya itu memerlukan ilmu bagi kita. Kita pun nak tahu apa ciri orang-orang soleh. Kita tak mahu kita tertipu dengan perkataan-perkataan orang yang kita anggap soleh. Sebab itu ciri-ciri orang yang soleh itu kita kena belajar juga. Kita kena tahu juga. Ya. Itu satu. Kedua, tawarkan dunia ini pada hatimu. Cuba buat ujian. Kita tawarkan dunia, kesukaan kita di atas dunia ini. Apa? Harta, benda, wang ringgit. Apa lagi? Pangkat, darjat. Kan itu kita suka sebab itu mengangkat kita di mata manusia. Kan kita suka yang itu. Kebanyakan orang hari ini semua membuat mekanisme ukuran orang itu bahagia berdasarkan benda itu. Dan yang paling takut kita ialah membuat ukuran bahawa perkara-perkara inilah yang menjadi mekanisme nak menentukan sama ada seseorang itu disuka oleh Allah. Lagi kita takut perempuan. Yang kadang Allah uji orang tu kerana dia sayang orang. Ya perempuan? Tak kira kita di kedudukan mana perempuan, ujian Allah itu akan datang. Dia nak lihat ayyukum ahsanu amala. Ya, agar kita dapat dikasihi oleh Allah. Sebab tu semua orang diuji Allah. Dan ujinya berbagai-bagai. Ya, bukan satu cara saja. Maka apabila ia menolak, petanda bahawa engkau soleh. Nak tolak secara total perempuan? Tidak juga. Sebab ni kadang-kadang saya takut juga ni. Sebab ada satu pendapat atau yang paling saya takut, wujud satu aliran yang tak mahu langsung. Ini dunia, ini dunia, ini dunia, ini dunia, ini dunia, ini dunia. Kerja dia, ni tak dunia. Itu kita takut juga. Kita ada anak-anak muda kita ya, yang baru keluar universiti, ramai-ramai ni perempuan. Kalau terjebak dengan pahaman yang tak kena, tu payah kita. Sebab dalam dunia hari ni perempuan, nak menjadi orang yang suka bersedekah juga kita kena ada wang ringgit. Nak pergi Mekah juga nak ada belanja. Sebab itu syaratnya itu cukup belanja. Belanja di sana dan belanja orang yang kita tinggalkan. Itu kena lihat juga. Ya, jadi macam mana perempuan? Sebab itu dalam kehidupan kita beragama di perempuan, kita jangan mengamalkan faham sekularisme ataupun sekularisme yang memisahkan urusan duniawi dengan ukhrawi. Sesungguhnya Islam sebuah agama yang cukup indah. Cukup indah perempuan sebab kehidupan harian itulah menjadi, nak kata apa, tarik perjuangan kita dalam mendapatkan redha Allah. Sebagai jalan perjuangan kita tu untuk mendapat redha Allah.
Hari-hari kita perlu wang ringgit, nak makan sebagainya. Allah uji kita macam mana nak cari tu. Nak cari yang halal dari yang haram. Payah perempuan, sebab hidup kita hari ini, kita dikelilingi, environment kita adalah dalam suasana kita dengan sistem-sistem yang bertentangan dengan Islam itu. Kena nak mencerakinkan. Nak lihat yang mana satu yang betul-betul pure Islam. Dan yang mana satu hanya dibalut-balut. Saya tak tahulah hari ni. Kadang-kadang nama Islam. Tak tahulah. Kena buat kajian juga. Sebab itu dengan ilmu juga. Tadi pun saya dah bercakap. Tak tengok surat kan. Semua bank menaikkan ansuran bulanan. Sekarang. Kebanyakanlah. Saya tengok ada 1-2 dah tengok. Kadang saya terfikir juga. Yang sistem Islam itu, apakah tetap atau boleh berubah? Tu kena buat kajian tu perempuan. Kita tak boleh cakap gitu je. Kita kena buat kajian. Semuanya dengan ilmu perempuan. Sebab itu kita kena belajar. Ilmu ekonomi ni perempuan adalah ilmu yang wajib kita belajar. Sebab itu cuba perempuan lihat dalam Al-Quran, term-term yang Allah gunakan bukan untuk hidup berekonomi tu, tapi hidup kita hari-hari. Tapi digunakan term ekonomi. Dia kata bisa manang qalila, dia dengan harga yang sangat sedikit. Kau jual dunia kau. Kau jual akhirat kau demi dunia kau dengan harga yang sangat sedikit. Dia guna term ekonomi tu. Maknanya kita tak boleh terpisah. Ya? Semuanya kita lihat. Kadang-kadang nak cari penghidupan harian pun, kita ada, kadang-kadang orang datang dengan kita. Mari kita masuk ni, dia kata. Ini ni perempuan, dia kata, kalau masuk ni seminggu dapat 2,000 dia kata. Kita pun serodok kan. Tetapi macam mana kita mendapatkannya? 2,000 tu macam mana dia datang? Itu yang kita tak nak perempuannya. Jadi apa jalan penyelesaiannya perempuan? Jadi dunia ini ladang kita untuk mencari redha Allah. Jalanilah dunia ini sebagai manusia, sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah SAW perempuan, dia berniaga, dia jadi hakim, ya, dia di pemerintah, jadi bapa, dia juga seorang suami. Dan semua perjalanan hidup harian ini termasuk dalam ubudiyahnya kepada Allah dengan melakukan aktiviti harian itu mengikut kehendaknya. Dan kita telah dapat suri teladan begitu hebat, iaitu baginda Rasulullah SAW. Itu bagusnya perempuan, ya, bagaimana Allah menjadikan Rasul itu dari jenis manusia. Ya, jadi senang kita ikut. Cuba dari jin lagi tu. Mesti perempuan cakap, macam mana nak ikut ustazah? Jin, saya ni manusia. Mesti macam tu. Tapi tak, jadi manusia. Kita boleh buat insya-Allah. Ya perempuan, balik kita kat sini. Jadi saya tak nak ada orang yang salah faham. Ya perempuan. Maka ia menolak tanda bahawa engkau salih. Dia melampaui batas, jalannya tak betul, apa lagi? Menjadikan ia sebagai apa? Matlamat. Bukan wasilah, ya, bukan tarik, tapi matlamat. Ya? Itu yang kita tak boleh. Jadikanlah harta benda itu sebagai tarik saja untuk kita mencari redha Allah. Ya, banyak uang, banyak ringgit, banyak harta benda, senang bersedekah, senang berinfak, senang berwakaf. Ni tak lama lagi nak berkorban. Kan? Ada orang yang tak pernah makan daging pun ada perempuan. Kita ni selalu makan daging. Seminggu sekali pun dah okey dah tu. Kan? Ada orang yang setahun sekali je perempuan. Tak pernah jumpa daging pun. Jadi bila kita berkorban, insya-Allah orang lain boleh merasainya. Itu yang kedua. Okey perempuan, yang ketiga. Tawarkan maut kepada dirimu. Bagaimana? Kalau kita mati, bukannya kita nak mati tak ada sebab nak mati, bukan. Maknanya cuba, kalau maut itu datang padaku, macam mana? Maka jika ia berani dan mengharap pertanda
bahawa engkau saleh. Berani, bersedia menghadapinya. Ya Allah, kami bersedia. Saya bersedia untuk menghadapinya. Ada jawapan perempuan. Dia kata apa? Bukan apa ustazah, dia kata, kami takut ni sebab persediaan tak ada. Alhamdulillah lah bila kita dah ingat macam tu. Mana buatlah persediaan banyak. Sebab itu mati itu tunangan bagi orang yang hidup. Pasti akan bertemu. Ya, mesti itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti bertemu maut. Tak akan cepat. Walaupun sesaat, begitu juga tak akan lambat. Umumnya telah ditetapkan. Nah, cuba kita buat. Hari ni perempuan, rata-rata kita selalu berdoa kan. Panjangkanlah usiaku. Apa alasannya? Bagilah alasan perempuan yang baik. Bukan tak boleh kita berdoa. Panjangkan usiaku agar aku dapat membuat perkara-perkara yang baik. Menambah amal baikku. Dan boleh berbakti pada orang yang memerlukan. Nah, itu doanya perempuan ya. Maka jika ia berani dan mengharap petanda bahawa engkau saleh. Itu yang ketiga. Bila engkau tidak, maka bukan saleh. Sebut dia mati, jangan sebut. Ada orang sebut mati pun marah amat. Jangan sebut dia tu. Ni kita masih hidup, jangan sebut-sebut mati dia. Marah dia perempuan. Ya, sebab itu mengingati mati itu bagus perempuan. Ya, itu motivasi untuk kita memenuhi setiap waktu kita itu dengan ubudiyah kepada Allah. Dahsyat perempuan. Kalau kita baca ayat Quran tu, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku tu. Melainkan untuk mengabdi. Takkan tercipta kita. Melainkan untuk mengabdi. Jadi tak adalah sekular tadi. Sekularism tu tak ada. Mana seluruh kehidupan itu adalah ubudiyah. Perempuan, kita belajar macam tu perempuan. Apa saya nak buat? Ingat Allah. Ya, apa saja, melangkah saja kaki ni nak datang tadi. Mestilah dah ikhlas dah kerana Allah. Tak ada kerana apa-apa yang lain. Masya-Allah ya perempuan, tercatat pahala untuk kita. Kalau tak ada yang itu, dia kata bukanlah soleh. Dan apabila ada tiganya padamu, maka sentiasalah memohon kepada Allah, jangan sampai memasukkan dia. Dah ada ikhlas, alhamdulillah. Nun di sana ada satu pintu lagi akan membatalkan kita, iaitu pintu riya. Masya-Allah perempuan, hati-hatilah perempuan. Sebab itu pegang hati. Ya, dah jinak hati tu, pegang dia. Sepatut kita dapat kontrol dia. Bukan dia kontrol kita. Nah, orang Melayu pun kata ikut hati mati, ikut nafsu lesu dia tu. Sedangkan kita takut mati tadi tu kan. Tapi kalau ikut hati kita mati. Tapi hari ni kebanyakan orang itulah yang ikut. Ikut rasa binasa. Ikut nafsu lesu, ikut hati mati. Tapi kalau hati yang sudah mukhlis, hati yang telah terjaga dan kita boleh kontrol, kita telah pegang string dia tu, kita yang menguasainya dan boleh arahkan ke tempat-tempat yang baik, tu tak apa. Itu namanya sepenuh hati. Melakukan yang kebaikan itu sepenuh hati. Itu kan cantik. Ya. Jadi maka sentiasa mohon pada Allah supaya sentiasa jangan sampai memasuki pintu riya. Ya perempuan, dalam semua amalmu supaya tidak rosak amalmu, binasa amal kerana riya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahud allazina hum yura'un. Allazina hum yura'un. Ra'a perkataan riya. Nak buat tu nak orang pandang. Buat sesuatu tu nak orang puji. Kalau ada apa-apa kita hasilkan tu nak orang sebut cantik, pandai kau. Sebab itu orang-orang yang berjiwa tawaduk tu perempuan. Orang puji je, ambil dia.
Saya pernah tengok seorang pelukis ya. Dia orang-orang tasawuf. Orang puji-puji lukisan, dicacatkannya lukisan. Orang tak puji dah. Kerana dia sangat takut hatinya tergelincir. Sebab mula dah cantik dah. Datang orang puji, tergelincir. Itu yang kita sangat takut. Sebab itu pegang hati perempuan. Ya, balutlah hati kita dengan sifat takwa pada Allah. Takut pada Allah. Ya, takut tidak mendapat ganjaran baik daripadanya. Takut dia benci yang tadilah. Takut dia benci pada kita. Takut dia marah kepada kita. Ya. Okey, Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Atadruna manil mu'min? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal allazi la yamutu hatta yamla Allahu masami'ahu mimma yuhibbu walau anna rajulan amila bi ta'atillahi ta'ala fi jawf baiti ila sab'ina baita ala kulli bait babun min hadid la albasahu rida'a amalihi hatta yatahaddasa nas bizalika wa yazidu. Qil ya Rasulullah wa kaifa yazidun ila akhir perempuan. Hadis ni panjang ya. Mari kita tengok ni dia punya apa ni. Maksud dia. Bagus kan sahabat. Bila sahabat bertanya perempuan, kita dapat ilmu. Kalaulah sahabat tu tunduk aja kan, tak tanya, tak apa, Masya Allah, kita pun tak dapat banyak maklumat. Nabi pun jawab. Apa kata Nabi? Sahabat ni tanya, tahukah kamu siapakah yang mukmin? Ni Rasulullah ni kan. Ni Rasulullah sendiri beritahu. Dalam banyak hal sahabat tanya. Bila sahabat tak tanya, Rasulullah bagi tahu kerana apa? Perkara ini sangat penting. Soal-soal mukmin, soal-soal orang yang beriman itu. Ciri-ciri orang yang beriman itu. Ia sangat penting untuk diketahui oleh para umatnya. Itu Rasulullah bersabda ya. Tahukah kamu siapakah orang mukmin? Ini penting perempuannya. Islam, mukmin itu berbeza. Ya, Islam itu perempuan belum sampai ke dalam lagi ke sini. Tapi mukmin ini sudah ada di sini, lekat. Ya, mendarah mendaging dalam jiwanya. Ya. Tapi Islam itu bila dia menuturkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam tak ada Islam. Maka berjalanlah tanggungjawab kita terhadapnya perempuan. Sebab itu wajib disebut. Perempuan ya, kita orang yang tak Islam nak masuk Islam wajib disebut. Disaksikan. Sebab maka berjalanlah tindakan-tindakan, apa lagi nak kata? Tanggungjawab persekitarannya. Islam yang lain terhadapnya. Berjumpa, beri salam. Kalau dia beri salam, kena jawab. Ya, kalau nak kahwin, jangan tak bagi dia nak kahwin dengan siapa. Kalau anak orang Islam, anak orang mukmin tak nak bagi, anak orang Islam tak nak bagi, dia nak kahwin dengan siapa? Sebab dia dah Islam dah. Ya, perempuannya. Saya teringat perempuan dulu, ada satu masa mak bapak ni kalau anak-anak kahwin dengan orang baru masuk Islam kau memang malu lagi. Tapi hari ni saya tengok dah berubah sikit. Patutnya bangga. Sebab kita telah meramaikan lagi umat Islam. Lepas tu dapat bimbing pula dia. Sebab saya pernah, kemelut itu pernah berlaku. Ya, saya dah dekat 70, hampir 70 tahun yang lalu, kalau kahwin dengan orang yang bukan Islam, yang masuk Islam, Masya Allah, menyuruh mak bapak ni. tak mahu orang lain tahu pun tak mahu. Ya. Tak tahulah kenapa. Patutnya kita bahagia, kita suka. Ya, dan ada ruang-ruang untuk kita apa? Membimbing dia. Ya. Menunjuk pada cara-cara gaya dan hidup Islam yang sebenar.
Pintu-pintu syurga terbuka untuk kita perempuan. Ya. Kita kena ubah. Ni sekarang dah berubah, alhamdulillah. Malah dia tu kadang-kadang lebih baik Islam daripada kita kan. Islam kerana sadar diri tu dengan sendiri, dengan Islam warisan ini lain perempuan. Ya, kita ni Islam warisan. Apa jawab sahabat? Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Tengok sahabat tak pandai nak memandai-mandai. Bila Rasul tanyanya, itulah jawapannya. Ya, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda Nabi SAW, seorang mukmin ialah orang yang tidak mati sehingga Allah memenuhi pendengarannya dengan apa yang ia suka. Dan andaikan seorang berbuat taat di dalam rumah yang berlapis 70 dan pada tiap rumah ada pintu besi, nescaya Allah akan menampakkan amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dilebih-lebihkan? Ya, perkataan itu kan. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dilebih-lebihkan? Jawab dia, seorang mukmin suka bila amalnya bertambah. Oh, itu maksudnya dilebihkan tu, yang bertambah. Kemudian Nabi SAW bertanya, tahukah kamu siapakah orang fajir? Fajir ni cakap bahasa Arab ya puan. Yang dalam bahasa Melayunya derhaka. Ya, berdosa. Ya. Jawab sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sekali lagi ya, para sahabat ini memulangkan kepada Rasulullah jawapannya. Sebenarnya dia nak tunggu jawapan. Ya. Pendengarannya dengan apa yang tidak disuka. Ya. Dan andaikan seorang berbuat maksiat di dalam rumah yang berlapis 70 rumah dan masing-masing berpintu besi, nescaya Allah akan memperlihatkan pakaian amal itu sehingga dibicarakan orang dan dilebih-lebihkan. Ketika ditanya bagaimana ia dilebih-lebihkan, Rasulullah jawabnya, seorang fajir suka yang menambah derhakanya. Rupanya itu perempuan. Dan lebih-lebih itu suka menambah derhaka. Yang lebih-lebih tadi, yang baik tadi, sukalah benda yang baik-baik. Senang perempuan kan, orang yang memang suka melakukan kebaikan. Selalunya Allah ruangkan kan. Luangkan dalam konteks dia nak buat baik tu mudah. Itu tak perempuan? Orang yang dalam hatinya suka melakukan kebaikan, Allah akan beri ruang, peluang untuk dibuat baik tu juga mudah. Itu cuba perempuan cuba fikir tu. Kadang-kadang kita bukannya banyak benda apa semua, tapi oleh kerana suka buat kebaikan, datang orang meminta, kita bagi juga walaupun sedikit. Kerana memang suka buat. Tetapi orang yang biasa melakukan kejahatan tu perempuan, dia tak nampak pintu kebaikan tu payah baginya. Tapi pintu kejahatan tu dah biasa, itulah yang mudah dilakukannya. Perempuan. Auf bin Abdullah berkata, orang-orang ahli khair satu sama lain berpesan 3 kalimah. Khair itu baik ya perempuan. Ahli khair ni ialah orang-orang baik yang suka melakukan kebaikan. Bila dia bertemu sama dia, antara sama dia perempuan ya, berpesan 3 kalimah. Ada 3 kalimah perempuan. Jadi kita kena koreksi diri kita nanti. Kita kena lihat bagaimana kedudukan kita ya dalam konteks ini. Betul perempuan lihat ya. Siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Tengok perempuan, itu sebab saya kata tadi. Orang yang suka melakukan kebaikan, Allah mudahkan urusannya. Dunia ini, sebab tu dia pun senang nak buat kebaikan. Perempuan ya. Sebab itu dia kata di sini ya, siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Ya perempuan. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dan siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya.
Melayu selalu sebut. Apa disebut perempuan? Zahir dan batin kata jarang serupa, dia katakan. Tetapi dalam konteks ini, siapa dalaman yang baik, nanti saya nak ambil yang mula-mula dulu. Ya, saya dah ulas yang mula-mula ni. Dan siapa yang memperbaiki hubungan dalam konteks hubungannya dengan Allah ni perempuan, dan konteks hubungan manusia ini, dua-dua bentuk hubungan ini kena jaga perempuan. Ya, sebab hal ini disebut dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau nak baca ayat ni kita pun takut. Ya, duribat alaihimuz zillah inna ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Takut nak sebut. Ditimpa keburukan, kecelakaan, kepayahan, apa lagi. Barang di mana berada. Tak kira di mana berada perempuan. Dekat London, kat Paris, kat Malaysia, kat Hong Kong. Tak kira lah. Atas angin, bawah angin. Melainkan, kata, adanya hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Sebab itu Islam mengambil berat sungguh-sungguh bentuk dua hubungan ini. Ya, panjang kan, kena cerita ni sangat panjang. Pembinaan masyarakat, sebab itu dalam konteks kita perempuan nak beli rumah pun kita kena tengok. Padanlah dulu saya jumpa orang susah nak beli rumah. Dia tengok jiran, dia tengok siapa. Tapi saya kan juga ada juga orang yang takut nak duduk sebelah rumah ustazah. Saya jumpa macam-macam perempuan. Nak duduk, siapa sebelah ni, dia kata. Ustazah, takut dia. Macam-macam kan manusia perempuan, ya. Dalam Islam, nak beli rumah, nak duduk mana rumah nak duduk pun. Kita nak lihat environment kita tu. Bi'ah kita macam mana. Duduk di situ mampu tak kita membentuk diri kita sebagai seorang Muslim yang baik dengan persekitaran yang begitu. Sebab nak buat hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Sebab bila sama-sama faham kan senang-senang kita nak bekerja. Kan? Nak buat kerja senang perempuan. Nak berpakat-pakat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kan? Senang. Bertolong-tolongan untuk kebaikan dan ketakwaan. Itu senang nak kita lakukan. Itu satu ya perempuan. Dan akan membaiki hubung sama dan siapa yang perbaiki hatinya, maka Allah akan membaiki zahirnya. Zahir dan batin jarang serupa. Ini yang saya nak cerita tadi. Selalu orang sebut. Depan saya pun orang selalu. Zahir dan batin jarang serupa, dia kata. Nak salahkan dia ke tidak? Sebab kata ni, baik dalam, baik di luar. Saya faham perempuan. Perempuan faham tak agaknya? Sebab mekanisme kayu ukur nak menentukan baik itu apa perempuan. Itu key dia. Kalau kita nak tentukan orang tu baik, ikut nafsu kita baru nak kata orang tu baik, agak-agak macam mana? Kalau aku cakap gini, dia kata ya. Kalau aku kata gini, dia ikut walaupun tak betul. Baiknya dia tu, dia baik dengan aku. Itu yang saya takut. Jadi apa mekanisme? Nak ukur tu, kayu ukur dia. Mestilah orang-orang yang apa? Sentiasa merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Hidupnya, dusturnya, hidupnya itu ada Al-Quran dan Al-Sunnah. Walaupun hati kita benci, kadang-kadang dia selalu sangatlah mengajak aku pergi surau. Nyampah pula. Jangan, tu baik tu. Itu yang saya nak kata pada perempuan tadi. Agak-agak faham ke tidak? Sebab manusia ni berbagai-bagai. Saya rasakan perempuan, mungkin, saya tak tahulah pula. Mungkin akan wujud satu generasi selepas kita batch-batch kita ni kot. Kita dulu kan hasil peninggalan penjajah kan. Lepas tu kita dah buat sekolah tahfiz, apa semua sekolah agama. Mungkin akan lahir pula satu kumpulan kan masyarakat yang memang dah akur kan dengan Quran, dengan Sunnah. Tapi jangan leka perempuan.
Dalam masa tu juga, pintu-pintu ni, serangan-serangan yang sentiasa mewarnai kepala anak kita semua dah siap sedia. Dia dah plan dah setengah abad yang lalu. Apa yang tak ada kat negara kita ni? Apa yang tak masuk? Yang masuk di sini, yang masuk di sini, yang masuk di hujung jari. Semuanya itu mentarbiah kita tiap-tiap hari. Tu perempuan. Kan betapa kita, maknanya perjuangan jihad itu tak pernah berhenti. Betul lah kata Rasulullah dalam satu selepas satu peperangan, dia kata di tengah berjalan dengan apa, para sahabat. Kita ni dia kata baru aja balik dari satu jihad yang kecil. Kenapa kata sahabat? Kan jihad ni jihad besar, kata. Mana lagi yang lebih besar? No, jihad lawan nafsu tu. Kerana dari nafsu itulah berlaku berbagai-bagai lagi perkara yang tak kurang dahsyatnya dari perang tadi tu. Ni musuh-musuh kita sentiasa ni perempuan. Hari ni kita kan di tengah-tengah kemeriahan, kesukaan kita, saya merenung ya perempuan. Tengok tadi perempuan, tilawah Al-Quran tengok tak? Tengok kan? Alhamdulillah. Itu satu tangga kan kita dah berjaya. Alhamdulillah. Tapi saya fikir perempuan, saya fikir lain. Apakah setelah kita baca ini, kita menghayati apa yang ada dalam Al-Quran itu? Dan kita aplikasi dalam hidup kita. Nah, itu yang saya fikir. Mungkin orang lain juga fikir sama dengan saya. Ya, mungkin perempuan juga fikir begitu. Oh, kita seronok. Kan? Dah kita beri pujian dah. Alhamdulillah, baca Quran bagus. Nah, bila baca tu satu perkataan, bukan satu perkataan alif lam mim tu kan. Satu huruf dengan 10 kebajikan. Tapi apakah yang dilaungkan itu, kita faham dan kita ingin dia berlaku dalam kehidupan kita. Kembali tadi sekularisme tadi. Yang kita tidak memisah-misahkan. Nah, itu satu lagi perempuan kan. Balik kita kat sini, panjang pula kita ni kan. Panjang pula. Sebab saya cerita benda hari-harian perempuan. Sebab kita hidup hari-hari. Kaki kita melangkah hari-hari, mata kita melihat hari-hari, telinga kita mendengar hari-hari, macam-macam yang kita jumpa. Bagaimana kita untuk merealisasikan apa yang Islam kehendaki. Dan apa yang dilaungkan oleh suara-suara yang membaca Al-Quran itu. Kita takut kan, kerana baca tu benda-benda yang Allah nak hukum kita, tapi kita seronok pula. Itu yang takut tu. Kadang kita tak faham kan. Alangkah bagusnya bila kita baca Quran tu, kita juga faham maknanya. Jadi mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah. Baca je ayat tu, gementar hati kita. Bila disebut apa, balasan yang sangat pedih bagi yang begini kan. Okey perempuan. Kemudian kita lihat di sini. Amin al-Lafaf ya, berkata, jika Allah akan membinasakan seseorang, maka dihukum dengan 3 macam. Ingat perempuan, hukum 3 macam. Nah, tadi ada 3. Cuba tengok tadi perempuan. Bila kita berkumpul bersama orang yang baik, ada 3 kalimah. Ya, siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah akan cukupkan urusan dunia. Siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, akan Allah baiki hubungan dengan manusia. Dan siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki zahirnya. Ya, itu 3. Kemudian yang ini, ya, pesan Hamid al-Lafaf, fa ya, berkata, maka Allah akan membinasakan seseorang, ya, jika Allah akan membinasakan seseorang. Ini kita hati-hati perempuan. Dia ada petunjuk rupanya kan. Apa berlaku? Maka dihukum dengan 3 macam. Masya Allah perempuan, amat menakutkan ni. Diberinya ilmu tanpa amal. Itu saya dah kata tadi, kita baca ayat Al-Quran tadi kan.
Amalkan tak? Yang marah baca Quran perempuan, galakkan lagi. Tapi kita upgrade lagi. Tambah nilai lagi. Ya. Diberi ilmu tanpa amal. Diberinya bersahabat dengan orang-orang soleh tapi tidak mengikuti jejak mereka. Tak tahulah, mungkin takut duduk sebelah ustazah kot. Nak duduk sebelah ustazah takut. Tak jadi beli rumah. Tak ada, itu rumus perempuan. Tapi ada berlaku sebenarnya. Ya. Dan tidak beradab terhadap mereka. Ya. Jadi diberi bersahabat dengan orang saleh tapi tidak mengikuti jejak mereka. Dan tidak beradab terhadap mereka. Diberi jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas. Dah terbuka jalan untuk melakukan taat tapi tak ikhlas pula. Bagi saya inilah orang-orang yang rugi. Ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Rugi yang membuat. Illal ladzina amanu, iman dulu. Wa amilus solihat, ni wa amilus solihat. Ya, kemudian disambung lagi wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ujung tu sangat payah nak buat tu. Tapi tak kurang juga yang tadi tu, wa amilus solihat. Kita tengok yang tiga ni ya. Diberi ilmu tanpa amal. Payah nak mengamalkan ilmu walaupun dah tahu. Ui, dijawab perempuan. Halah, kan banyak ilmu kan tak tahu buat pula, dia kata. Kalau bahasa negeri saya tu, banyak je ilmu tak buat, dia kata. Dia kata gitu. Betul tak? Ada betul je, tapi dah tahu begitu, berjihad lah kita untuk melakukannya, lawan nafsu tu. Ayat jihad tak pernah mansuh perempuan. Mansuh ni artinya dihapuskan. Sampai hari ini. Tak ada, tak mansuh. Mana nak pergi perang? Nak angkat apa kita ni? Usahakan nak angkat pedang, pisau pun belum tentu tajam. Hai perempuan. Inilah perang kita. Kan? Dalam keluarga bagaimana nak menegakkan keluarga yang apa? Yang sentiasa tunduk patuh kepada Allah. Nak bina sakinah, mawaddah warahmah. Di dalam ini penuh oleh insan-insan yang tunduk patuh kepada Allah. Macam mana? Bila tunduk patuh kepada Allah, tunduk je tak pernah orang, bukan. Maknanya bergaul dengan orang, buat kebajikan, anjurkan kebaikan. Ya, sama-sama tegakkan kebenaran, tegakkan keadilan. Kerana kita nak masyarakatnya begini. Agar persekitaran kita baik dan insya-Allah kita yang berada di dalamnya menjadi baik. Ya? Lagi apa lagi? Diberi bersahabat dengan orang-orang soleh tapi tidak mengikuti jejak mereka. Kadang-kadang dengan nama pun dah marah. Dia tu tak boleh pakai dia. Dia kata gitu. Sebab bertentangan dengan nafsu di dalam ni. Hati ni masih lagi, tu yang saya kata, dipegang hati. Jinakkan hati tu. Jangan masih nak mencaduk ke sana kemari, nak mencari benda-benda alternatif lain yang selain daripada apa yang Allah sediakan platformnya pada kita. Masih lagi. Apa lagi yang kita cari? Dah lama dah Rasulullah meletakkan jalannya. Kan? Kita ikut yang tu. Dosturnya ada. Ya, penyampainya ada. Al-ulama warasatul anbiya. Bukan dia warisi itu. Nabi itu pos Nabi, bukan. Dia mewarisi tugas dan tanggungjawab Nabi itu. Menyampaikan. Baik itu saya tak marah kat budak tabligh ni. Perempuan kau jumpa budak tabligh, kalau dia cerita ni, dengar je lah. Jangan marah. Dia membuat, dia memang dalam kumpulan itu memang dia ajar begitu. Untuk menyampaikan. Orang dengar tak dengar, dia tak peduli. Saya kadang-kadang saya tabik. Kadang orang marah apa pun dia tak peduli. Dia sampaikannya. Cuma kita nak pemahaman yang tepat kan? Dengan apa yang ada pada kehidupan kita.
tanpa membelakangkan, sebab basic kita ni, foundation kita ni memang sudah selesai. Ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma', ada qiyas. Kan? Kita tak miskin dengan benda-benda ini. Kita boleh rujuk. Jangan terkeluar daripada dua perkara tadi, Quran dan Sunnah tadi. Nanti kita sesat. Ya. Jadi apa lagi? Tak beradab. Ni satu lagi. Alah perempuan, saya boleh kot saya cakap. Boleh tak? Ada grup WhatsApp. Dia ada grup WhatsApp semua ramai. Dia ada juga dia sendiri WhatsApp dengan orang tu. Dia nak kenuri. Dia pergi ke grup WhatsApp, datang rumah dia tu. Termasuklah guru dia tu. Apa tu perempuan? Saya bukan nak angkat diri saya nak ajar macam mana kita nak beradab. Itu sebenarnya. Tak jemput saya pun tak apa. Tapi pandai tak kita mengatur hidup ni? Tata cara hidup kita tu. Dan kadang-kadang kita heran juga. Sedangkan dia itu kadang-kadang antaralah ramai-ramai itu pendidik. Ya, dah mendidik orang dah 30 tahun lebih. Saya banyak pengalaman perempuan, ya. Kadang pengalaman ini membuatkan kita lebih dewasa. Kadang-kadang bersalah. Benda dia remeh-temeh perempuan. Tapi itulah adab. Bersalam. Ni duduk ramai-ramai ni. Semua sahabat ibu dia. Dia tahu tu sahabat-sahabat ibu dia. Sampai satu orang dia tak bersalam. Dia salam semua. Dan bila bertemu dengan saya, dia tu bukan main, dia rasa bahagia. Dia tu wadan you, dia tu. Itu sekelumit kisah. Kita tak boleh hukum kan. Tapi saya bila nak mengajar, saya terpaksa dah sebut. Betul tak? Saya tak hukum dia. Siapa saya nak hukum orang? Kita sama-sama manusia lemah. Tapi watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Kita sama-sama berpesan-pesan. Supaya kalau yang besar kita tak boleh buat, buatlah yang kecil-kecil ni. Nabi telah meninggalkan pusakanya pada kita. Yang kita tak akan sesat selama-lamanya. Kalau kita jumpa kan kawan baik ibu kita dah meninggal dah. Buatlah baik. Sambungkanlah hubungan. Itulah petanda anak yang soleh. Tadi nak jadi orang soleh. Kan? Perempuannya. Okey, diberi jalan untuk berbuat taat tetapi tidak ikhlas. Dah ada jalan, dah cantik dah perempuan. Satu tingkat, satu stage kita dah selamat dah. Dah mudah dah ada jalan. Kadang-kadang orang nak jalan pun tertutup semua jalan. Tapi oleh semangat jihadnya hebat, dia boleh dapat. Ni kita dah ada jalan. Dah buat dah. Datang pula musuh dalaman ni. Kan? Tak ikhlas pula. Sebab itu tajuk ikhlas ni sangat unik. Bukan semudah itu kita nak melakukannya perempuan. Tapi ingat ya, masa kita buat tu kita kena ikhlas. Dan jangan batalkan dah kemudian tu. Ingat tu. Ya, jangan batalkan. Dah kita dah cantik dah sebuat tu ikhlas dah. Dan niat dengan penuh ikhlas. Jangan batalkan dengan ungkit-ungkitan dan sebagainya belakang tu. Ya. Abu Lais berkata, itu semua kerana buruk niatnya dan busuk hatinya. Sebab sekiranya niatnya baik, nescaya diberi manfaat dalam ilmunya dan ikhlas dalam amalnya. Dan menghargai kedudukan orang-orang salihin. Itu yang saya kata tadi. Kayu ukur kita tu kena tepat. Ya, perempuan. Ni Abu Lais dah kata dah ni. Dia kata itu tak benar lah tu baik tu betul tu. Itu tandanya sebaliknya. Buruklah tu dia tu. Jadi bagaimana tu perempuan banyak seninya. Untuk kita nak menentukan kan bagaimana kita nak melakukan ikhlas dalam hidup kita. Ya. Abu Lais berkata lagi,
Saya telah diberitahu oleh orang yang dapat dipercayai dengan sanadnya dari Jaballah Al-Yahshubi berkata, ketika kami bersama Abdul Malik bin Marwan. Tahu perempuan Abdul Malik bin Marwan? Khalifah kan? Khalifah Bani apa? Bani Umayyah. Dalam suatu peperangan, tiba-tiba kami bertemu dengan seorang yang selalu bangun malam. Sampai tahulah orang ni selalu bangun malam ni membuat. Bahkan tidak tidur malam kecuali sebentar. Selama itu kami belum kenal padanya. Kemudian kami mengetahui bahawa ia sahabat Nabi SAW. Lalu ia bercerita pada kami bahawa ada seorang bertanya. Tengok dia bercerita tentang pertanyaan seseorang. Apa pertanyaan itu? Ya Rasulullah, fima Allahu wa turidu bihi ghaira wajhillah. Wattaqur riya'a fa innahu syirku billahi wa innal murati murat wa innal murai, macam titik dua, murai yunada ya, dia mati dah tu, yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiki bi arba'ati asya. Ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya khasir, dalla amaluka wa batala ajruka, fala khalaqa lakal yauma faltamis ajraka mimman kunta ta'amalu lahu ya mukhadi. Qultu billahi allazi la ilaha illa huwa anta sami'ta haza min rasulillah. Faqal wallahi allazi la ilaha illa huwa inni sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an akuna qad akhta'tu syai'an lam akun ata'ammadu. Thumma qara'a innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Auzubillah min zalik, kan buat yang akhirnya tu takut kita. Ya Rasulullah, dengan apakah mencapai keselamatan kelak? Dahsyat buku ni, hebat. Jawab Nabi SAW, jangan menipu Allah. Nak selamat, jangan tipu Allah. Orang bertanya, bagaimana menipu Allah? Allah nampak apa tidak? Tertonggok apa tidak depan kita? Macam mana menipu kita? Nak tipu orang, ada orangnya. Depan kita tu, berurusan dengannya. Ya, ini lain ya, caranya lain. Jadi kita kena belajar macam mana ni. Jangan menipu Allah. Orang bertanya, bagaimana menipu Allah? Jawabnya iaitu mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, tidak kerana Allah, dan berhati-hatilah kamu dari riak. Buat bukan kerana Allah. Takutlah dengan riak dia. Maknanya dia nak tunjuklah tu pintu riak. Ya. Kerana itu syirik terhadap Allah. Macam-macam ni perempuan. Tiap-tiap hari benda ni berlaku dalam hidup kita. Terutama hari raya. Hari raya banyak syirik. Syirik kocik. Ni ada orang nak datang ni. Ni kang ni. Masya Allah. Jadilah kita sekita-kitanya. Tak takut dengan umpat dan keji. Tak gembira melonjak dengan puji dan apa? Angkat orang kan. Tak kena ikhlas. Kan senang nak buat perempuan. Sebab dalam hati ni. Ya. Syirik terhadap Allah. Orang yang berbuat riak pada hari kiamat akan dipanggil di muka umum dengan 4 nama. Itu yang tadi tu. Ya apa tadi? Ya. Macam-macam nama dia kan. Ya fajir, ya ghadir, ya khasir.
Dia dipanggil dengan 4, kan dipanggil di muka umum dengan 4 nama. Hai kafir. Masya Allah. Auzubillah min zalik. Tu yang kita takut sangat tu. Hai orang lancing. Hai penipu. Lancing tu apa? Ya kafir, ya fajir. Berdosa lah. Kan? Fajir. Buat kelakuan tak baik. Kan? Yang berdosa. Hai penipu. Hai orang yang rugi. Khasir. Khasirin. Kita selalu sebut tu kan. Ya, jauh kalau kami dari menjadi orang yang rugi kan, tak nak jadi orang rugi, khasir. Hilang semua amalmu dan batal pahalamu, maka tidak ada bahagian bagimu kini, dan mintalah pahalamu dari orang yang kamu berbuat untuk mereka, wahai penipu. Status kita di situ bukan kita lah, tak mau kita. Status orang yang begini ialah penipu. Di hadapan Allah, di hadapan manusia cantik indah lah. Hebatnya dia tu, pandai dia. Hebat pandai dia. Kita pun tak mampu nak buat kan. Tu kita tu. Macam mana tu? Pegang hati. Kan saya dengan perempuan ni kan macam saudara mara saya. Adik-adik ni bercakap ni, kita sama-sama ingat diri kita. Maknanya kita peganglah hati ini. Wahai hati, ya muqallibal qulub. Kan? Sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya? Ya Allah ya Tuhan. Penipu perempuan. Status dia penipu. Munafik, Masya Allah. Saya bertanya kepadanya. Ya. Demi Allah yang tiada Tuhan kecuali dia, apakah benar engkau mendengar sendiri hadis ini? Kecut perut sahabat-sahabat mendengar. Betul ke ni? Macam kita lah. Ni yang kau cakap ni betul ke tidak ni? Lain macam pula bunyinya. Kan? Mengecutkan hati ni. Jadi apa jawapannya? Dia kata, betul ke benarkah engkau mendengar sendiri hadis ini dari Rasulullah SAW? Jawabnya, demi Allah. Dia bersumpah demi Allah. Yang Tuhan kecuali dia, yang tiada Tuhan kecuali dia. Ya, bila ada kecuali perempuan, bisa ada la. Betul tak? La illa. La ilaha illallah. Kena betul-betul baca, dia takutlah. Demi Allah yang Tuhan kecuali, tiada Tuhan kecuali dia. Ya, sungguh saya telah mendengar sendiri dari Rasulullah SAW. Kecuali jika saya keliru sedikit, yang saya sengaja. Kemudian ia membaca ayat. Dikuatkannya pendapat dia tadi dengan ayat. Surah An-Nisa ayat 142. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sebab last tadi tu perempuan. Ya. Last tadi kan ayat itu. Ya. Sesungguhnya orang munafik itu akan menipu Allah, padahal Allah telah membalas tipu daya mereka. Itu betul lah ya. Abu Lais berkata, siapa yang ingin dapat pahala amalnya di akhirat, maka harus beramal dan ikhlas kerana Allah tanpa riak. Jadi jauhilah riak. Jadi perkataan ra'a, apa nak buat tu semua nak minta orang lihat. Nak minta orang puji. Buat ni kerana itu, kerana ini, selain Allah. Dia bukan saja riak, perempuan yang paling takut tu syirik. Sebab kalau nawai itu mesti kerana Allah kan, lillahi ta'ala. Walakin kat sana ada pula lillahi ta'ala, wa ada yang lain pula. Dah 2, 3, 4, 5. Itu yang syirik tu. Syirik tu syarikat. Okeylah dengan Allah, tapi bersyirikat pula Allah tu dengan yang lain. Itu yang paling kita takut. Masya Allah, takut perempuan. Dahsyat ni perempuan.
Okey ya. Itulah. Abu Lais berkata, siapa yang ingin dapat pahala amalnya di akhirat, maka harus beramal dengan ikhlas kerana Allah tanpa riak, kemudian melupakan amal itu supaya tidak dirosak oleh rasa ujub. Ujub, bangga diri. Ujub tu macam ajaib kan. Bangga diri lah kot ya. Sebab memang selalunya menjaga taat lebih berat daripada mengerjakannya. Nak jaga taat itu supaya dia tak terhapus, pahalanya itu perempuan adalah lebih payah daripada nak buat taat. Tengok ramai orang berduyun-duyun datang masjid. Kalau hari Jumaat sampai ke jalan-jalan kan senang. Tetapi nak jaga ikhlasnya tu kerana Allahnya tu paling susah ya. Abu Bakar Al-Wasiti berkata, menjaga kebaikan taat itu lebih berat daripada mengerjakannya. Sebab ia bagaikan kaca, cepat mudah pecah dan tidak dapat ditampal atau dipeteri. Sekarang ada doktor kaca. Kalau siapa-siapa pecah cermin pergi kat dia, dia boleh lekat balik. Lekat macam mana pun tetap pecah. Dah rosak. Ya. Maka tiap amal yang dihinggapi riak rosak, dan tiada amal dihinggapi ujub bangga melainkan juga rosak ya perempuan. Maka bila seorang dapat menghilangkan rasa riak dalam amalnya, harus berbuat yang demikian. Tetapi bila tidak dapat menghilangkan, maka jangan sampai tidak beramal. Tak naklah. Ni tak payah. Kang riak belakang. Ni biasalah kan. Apa kau pergilah. Aku malas Kang buat-buat itu kan riak belakang. Ni pesan. Jangan sampai tak buat. Di situlah jihad kita, perang kita. Ya, untuk menjauhi riak. Satu stage kita dah melangkah, dah ada di platform itu. Nak sikit lagi. Jangan riak untuk dapat buah yang indah. Untuk dapat pahala dari Allah. Nah, ni cerita serodok perempuan. Kita tasawuf ni perempuan, ni kerja dalam. Ya. Bukan mudah perempuan ya, bukan cerita mudah ni. Maka jangan sampai tidak beramal kerana belum dapat menghilangkan riak. Sebaiknya ia harus tetap beramal, kemudian membaca istighfar. Dia bagi pula ubatnya. Baca istighfar dia kata. Ya. Daripada riaknya itu. Kemudian di lain hari Allah memberikan taufik untuk ikhlas dan amal-amalnya yang lain. Maknanya kita kena sentiasa berharap, jangan putus asa. Agar Allah memberikan taufik, agar Allah memberi benteng riak itu dari kita. Kita nak benteng daripada riak ni perempuan. Pintu riak memang banyak. Tapi kita nak benteng yang tak boleh tembus. Sebab itu, macam mana nak buat tu? Dah macam ni lah. Buat baik, macam kita meludah. Ada nak pergi tengok ludah tu macam mana pula? Tak ada dah. Kan dah ludah tu sudahlah pergi jalan, tak ada dah, tak ingat dah. Kan takkan kita nak pergi tengok balik, nak pun nak jilat pula lagi lah kan. Auzubillah min zalik, tak mungkin. Kan? Insya-Allah perempuan takkan kembali ya. Kita menjadi riak begitu. Kemudian di lain hari Allah memberinya taufik. Ini harapan kan? Harapan pada kita yang memang sentiasa membuat kebaikan. Inilah harapan yang kena ada dalam dada kita. Semoga Allah memberikan taufik untuk ikhlas dalam amal-amal yang lain. Doa perempuan, Allah beri kita taufik dan hidayahnya. Ya. Dalam peribahasa tersebut, dunia kosong rosak sejak matinya orang-orang yang riak. Sebab mereka yang giat membangun dan menghias masjid, sekolah, pesantren, pondok-pondok dan lain-lainnya terdiri lainnya daripada kepentingan awam, meskipun perbuatan itu riak, tetapi kemungkinan ia mendapat doa-doa orang Muslim yang ikhlas, maka berguna baginya. Ini satu lagi. Tadi taufik hidayah, yang ni kita harap juga ada doa-doa untuk kita. Maknanya apa pesan ni perempuan? Katalah kita ni, aku buat pun nanti aku riak. Tapi jangan lupa buat baik tu. Sebab kita ada lagi bonus lain.
Apa dia bonus kita? Sekiranya ada doa-doa yang baik itu tadi. Kan? Orang yang buat baik sentiasa didoakan. Itu kita elok mendoakan orang yang sentiasa buat baik. Perempuan, maka berguna baginya ya, sebagaimana ada cerita. Ini ada cerita. Seorang membangun pondok pesantren, lalu ia berkata dalam hatinya, saya tidak mengetahui apakah amalku ini kerana Allah atau tidak. Dia pun tak pasti. Ini aku ikhlas ke tidak, macam itulah. Kan? Tiba-tiba ia diberitahu dalam tidurnya. Ini bukan sembarang orang, perempuan. Dalam tidur diberitahu. Jika amalmu tidak kerana Allah, maka doa-doa orang muslimin di dalamnya kerana Allah, maka gembiralah ia dengan mimpi itu. Maknanya dengan dia buat tadi, tarik dia buat tadi. Orang yang pergi situ berdoa dan mereka itu ikhlas. Maknanya dia sudah buat jembatan untuk kebaikan. Sebab itu perempuan, janganlah penat buat baik. Ya, jangan puas buat baik. Walaupun kita tahu pintu-pintu riak, pintu-pintu macam-macam kan, untuk melunturkannya dari kita, tetapi jangan putus asa, buatlah baik. Fastabiqul khairat. Jangan yang lain, ya. Ada seorang berdoa di dekat Huzaifah bin Al-Yamani. Di Yaman, ya, di Huzaifah di Yaman. Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik. Ya, ataupun munafik ini, nifak, ya. Maka Huzaifah berkata, andaikan mereka semua binasa, kamu tidak dapat membalas dan memukul musuh-musuhmu. Sebab mereka itu ikut berjuang membunuh musuh Islam. Dia pun macam kau juga berjuang, dia tahu. Tak tidaknya dia buat juga perkara yang sama dengan kau buat yang baik tu tadi. Hilang juga musuh kau. Maknanya walaupun dia tidak ikhlas, tapi sedikit sebanyak dia ada sumbangan kepada kebaikan. Walaupun bukan pada diri dia, tapi pada perjuangan Islam itu sendiri. Musuh Islam hilang, maka berkembanglah Islam, maka mudah Islam nak berkembang, kan, meluas. Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata, Allah menambah kekuatan orang mukminin ataupun orang mukmin, ya, dengan bantuan orang-orang munafikin dan menolong orang-orang munafikin dengan doa orang mukminin. Nah, inilah cerita untuk tidak putus asa, untuk kita dapat reda menerima apa saja yang Allah telah takdirkan kepada kita. Mana apa yang berlaku itu takdir Allah dan dia tak sia-sia. Itu perempuan. Sedikit sebanyak ada. Ya, ada benda yang dapat disumbangkan, ya, untuk kebaikan. Abu Lais berkata, orang-orang berpendapat bahawa di dalam fardu tidak dapat dimasuki riak. Sebab itu adalah suatu kewajipan, sebenarnya dapat sahaja riak itu masuk dalamnya. Bila perbuatan tu perbuatan fardu, maknanya tidak mesti dibuat dalam keadaan apa pun. Ada yang berpendapat di situ tak ada riak, gitu. Sebab buat tu atas perintah, kerana Allah, perintah Allah. Tapi pendapat yang lain kata akan masuk juga riak. Itu maknanya. Abu Lais berkata, di sini ada dua macam itu. Jika ia melakukan fardu itu semata-mata kerana riak, sehingga sekiranya tidak riak, tidak melakukannya, maka itu munafik 100%. Termasuklah dalam golongan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Termasuk dalam golongan yang disebut dalam ayat Al-Quran ini. Perempuan, tak ada langsung. Dia memang buat tu memang tak ada kerana Allah. Ada benda-benda lain. Ini termasuk dalam golongan yang disebut dalam Al-Quran, ya. Orang-orang munafik itu dalam tingkat terbawah dalam api neraka, sebab sekiranya tauhidnya benar-benar, tentu ia selalu melakukan fardu yang dirasa sebagai kewajipan asal dirinya. Dan jika tetap melakukan kewajipan hanya jika di depan orang, lebih baik dan sempurna, sebab jika sendirian agak cuai. Ini satu lagi lah penyakit kita. Penyakit orang yang selalu datang masjid, datang surau. Hati-hati perempuan. Semayang kat rumah tu lain cara. Semayang kat masjid lain pula cara. Sebab ada orang ramai.
Kan orang tengok. Tu perempuan. Macam mana tu perempuan? Peganglah hati ya. Daripada orang lebih baik dan sempurna, sedang jika bersendirian agak cuai, maka ia mendapat pahala yang kurang sesuai dengan perbuatannya. Sedang kelebihan yang dilakukan di muka orang ramai, maka itu tidak ada pahalanya. Bahkan akan dituntut di atasnya. Wallahu a'lam. Masya Allah perempuan, begitulah ikhlas. Perempuan, banyak ayat Quran mengenai ikhlas ni perempuan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya Allah, wa ma umiru, takkan disuruh. Tak payahlah buat apa-apa macam itulah kita kan. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Melainkan ikhlas untuk Allah. Dan kalau perempuan cuba baca ayat Quran mengenai dialog iblis dengan Allah, masa dia minta tunggu tu, apa dia kata perempuan? Dia sendiri pun kata dia takkan mampu nak menyesatkan tu hamba-hambamu yang mukhlis. Dia janji akan ku sesatkan, kata. Allah pun beri jawapan juga, dia pun tahu. Begitu sekali perempuan, hebatnya ikhlas. Ya perempuan, sebab itu tidak mustahil perempuan. Ya, sebab itu mari kita sama-sama berusaha supaya ikhlas itu bertakhta dalam diri kita. Jadi pakaian hidup kita setiap saat dan waktu. Ya, sepanjang hidup kita lekatkan dia di sini. Apa saja yang kita buat kerana Allah, tak pedulilah apa orang nak kata. Ya perempuan, cakaplah apa pun. Yang penting saya tahu apa yang saya buat ini benar, betul, jujur, ikhlas, lulus. Itu yang paling penting, lulus tadi. Ya, di sisi Allah dan Rasulnya. Habis kita punya kuliah. Ya, apa lagi saya nak pesan perempuan ya? Pesan saya gini je lah. Mari kita sama-sama berjuang ya perempuan. Kita sama-sama berjihad untuk menjadikan ikhlas ini sentiasa bersama kita. Ya, tak akan terpisah sehinggalah hembusan nafas kita yang terakhir nanti. InsyaAllah ya perempuan. Lepas ni kita nak doa lah kot kan. Ada apa-apa soalan perempuan? Ya sayang. Macam ni lah. Kalau perkara tu masih dalam dada kita, tak keluar kat muka orang yang tu, cepat-cepat istighfar, tak batal. Sebab yang keluar depan itu, kau sakiti hati orang yang kau beri tu. Dan ada orang lain dengar tu, jangan. Oi, jangan. Itu pun manusia biasa. Saya pun kadang terkena, tuan-tuan. Oi. Ya Allah, ya Tuhan. Ya. Tu tadi kan kata istighfar tadi. Cepat-cepat istighfar. Ya Allah, janganlah kau batalkan pahala amalanku. Aku insan daif, ya Allah. Mengaku je depan Allah. Tolonglah ya Allah. Tolong kasih belas pada hamba-Mu yang sangat daif ini. Baik tu baca doa. Doa yang muqallibal qulub tadi. Jangan bolak-balikkan hati kita benda-benda yang lalu tu. Sudahlah. Macam ni lah. Yang dah lalu tu biar lalu. Kita dah buat yang baik tu kan biarlah. Macam tu je. Seolah tak ada kan. Yang kita buat baik tu seolah tak ada dah. Kita hadap muka depan dan buat baik lagi. Ya. Ya. Hadis dah kata dah kan. Man ra'a mungkaran fayughayyiru biyadi kan. Siapa nampak mungkar, ubah dengan tangan. Tangan tu apa ti? Kalau kita berkuasa, kita boleh. Tak ada kuasa nak buat apa? Kan? Kita perempuan ni tumbuk sekali goyang bayang jatuh. Yang kedua dengan apa? Lisan. Boleh tak bercakap? Boleh rasanya. Yang ketiga dengan hati. Apa maksud?
ada sensitivity. Ni tengok gelak sama-sama. Itu jangan. Benci apa yang berlaku. Boleh. Yang jadi macam tu macam saya kata tadi dah, mekanisme ukuran baik dan buruk orang. Nyampah orang tua tu, dia pelakon tak elok dia tu. Kenapa? Banyak mulut dia tu. Tu mekanisme tak betul lah tu. Sepatutnya mekanisme kita betul. Bila apa yang dikeluarkannya itulah larangan agama, dia larang kita, dia betulkan kita, sepatutnya syukur. Betul, saya tahu semua tu berlaku. Ingat yang tadi, wahwa adhaful iman tu. Tak ada sensitivity perempuan. Tengok alah biasalah. Jangan. Tak ada iman. Kalau ikut logik hadis itu, tiada iman. Tadi tu, adhaful iman. Selemah-lemah iman. Kalau pada adatnya, tak ada sensitivity, tak ada. Dah lemah, dah lepas dah. Mana tak ada lah pula. Tu macam mana tu perempuan? Banyak orang perempuan. Dia tengok budak tu, dia kata, Maghrib, Isyak, entah mana, duduklah atas tu dengan power apa, sampai tak tubuh dah apa ni, rumput kat situ. Dah duduk situ siang malam. Alah, biasalah. Orang muda. Auzubillah. Tak maulah macam ni. Yang tak betul? Yes, tak betul. Walaupun kita tak mampu dengan tangan. Perempuan ya. Kalau kita cakap macam tu, kita tak garang tu dah. Ni kan kita takut kan orang kata kita garang. Macam saya lah, semua orang kata garang. Dia tak tahu siapa saya. Dia tak tahu siapa saya. Saya tak betul saya cakap. Saya tak pedulilah orang kata saya garang ke tak ke kan. Kita tak nak jadi syirik. Kan? Saya nak jadi syirik. Auzubillah. Ya? Tak apalah perempuan. Kita ni berdakwah. Ya? Kita melakukan tabligh sampai. Ya? Kita hatta jihad. Jihad. Bersungguh-sungguh. Berarti jihad. Artinya bersungguh-sungguh perempuan. Aku kerja bermati-matian atau bekerja dengan sampai tahap jihad. Kan? Gitulah perempuan ya. Pujuklah hati kita tu. Pegang hati. Pujuk hati. Jinakkan hati. Tundukkan dia. Banyak yang kena kan. Ni ujung jari ni lagi lah. Viral nanti. Jangan takut tu perempuan. Biarlah orang lain menghakimi pula. Kita dah puas dah. Orang akan tahu juga yang betul dan tak betul. Macam ni lah perempuan. Apa yang kita mampu buat, kita buat. Jangan tak buat langsung. Yang tadi kan dia pesan ni. Pengarang ni pesan dengan kita. Oleh kerana takut sangat riak, langsung tak buat. Orang yang takut sangat orang mengata ini tak buat, nanti syirik kan? Takut orang mengata, padahal takut dengan Allah je. Jadi, senang je perempuan. Buat apa yang kita termampu. Jangan berhenti melakukan kebaikan. Ya? Sudah perempuan ya. Kita tutuplah. Wa aqul liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jub' wal bukh wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras wa min sayyi'il asqam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa tub 'alaina wa kaffir 'anna sayyi'atina wa taqabbal minna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna wa aksir amwalana wa barik lana fiha wa adkhilnal jannata bighairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf perempuan, lahir batin, rajak kata, keterlaluan cara. Ya, insya-Allah mungkin kita dapat lagi bertemu ya di masa-masa akan datang.